Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Ustaz dan rakan-rakan. Hari ini saya Muhammad Syafifullah bin Osman beserta rakan penyampai saya Muhammad Zulhilmi Khalil akan menyampaikan sedikit perkongsian yang bertajuk Institusi Pendidikan sebagai langkah awal pembentukan masyarakat. Saya dan rakan penyampai berharap dapat memberikan sedikit ilmu yang bermanfaat kepada semua pada pagi ini. Oleh itu, marilah kita bersama-sama dalam menghayati dan memahami makna perpaduan dalam membina masyarakat yang berilmu dan bersatu padu bagi memelihara negara Malaysia yang tercinta ini. Di dalam firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 1 yang bermaksud, "Bertakwalah kamu kepada Allah dan perbaikilah keadaan hubungan di antara kamu, serta taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika betul kamu orang-orang yang beriman." Rakyat Malaysia terdiri daripada masyarakat yang berbilang kaum dan agama. Kepelbagaian ini menjadikan Malaysia sebuah negara yang unik di mata dunia. Terdapat 3 kaum yang utama iaitu kaum Melayu, Cina dan India yang terdapat di semenanjung Malaysia, serta etnik lain yang terdapat di Sabah dan Sarawak seperti kaum Iban, Bidayuh dan Kadazan. Memetik balik ucapan Tun Abdul Razak pada 23 Januari 1971, beliau menyebut bahawa cara yang paling baik untuk menyemai semangat perpaduan dan muhibah ialah melalui pelajaran dan pendidikan. Sekolah di negara kita ini hendaklah dijadikan sebagai ladang-ladang di mana benih perpaduan dan muhibah di antara kaum mula ditanam. Sekolah ialah salah satu tempat pengintegrasian pelajar, khasnya pelajar berlainan etnik dan budaya. Sekolah bukan sahaja berfungsi sebagai pusat menimba ilmu pengetahuan, malah berfungsi sebagai senjata untuk mewujudkan perpaduan dalam kalangan pelajar. Oleh itu, pendidikan merupakan pokok utama yang perlu difokuskan sebelum perbincangan mendalam dilakukan mengenai perpaduan. Menurut pakar ilmiah tempatan Abdul Fattah Hassan, pendidikan merupakan cahaya petunjuk kepada kegelapan serta mampu mengubah sikap individu daripada kejahilan kepada manusia yang berilmu pengetahuan. Selain itu, pendidikan juga didefinisikan sebagai satu usaha yang harus dilaksanakan bagi melengkapkan individu dengan pengajaran dan bimbingan agar individu tersebut mempunyai kekuatan dari segi kepribadian, keagamaan, berakhlak mulia serta berketerampilan. Pendidikan bukan sahaja berfungsi sebagai tuntutan untuk memenuhi keperluan hidup semata-mata, malahan berperanan dalam mewujudkan penyatuan dalam kalangan masyarakat yang berbilang bangsa, agama dan budaya. Perpaduan adalah amat penting untuk sebuah negara yang mempunyai rakyat yang berbilang kaum dan agama seperti Malaysia. Seperti yang dihasratkan oleh bekas Perdana Menteri kita, Tun Dr. Mahathir Mohamad, perpaduan rakyat merupakan satu aspek penting dalam pembangunan negara. Kemajuan yang kita nikmati hari ini juga adalah hasil daripada perpaduan erat antara rakyat dan pelbagai kaum di negara kita. Namun, sumbangan bidang pendidikan dalam mencapai hasrat ini tidak harus kita lupai, khususnya dasar pendidikan kebangsaan kita. Penyataan Razak 1956 merupakan cadangan pendidikan yang dituliskan pada tahun 1956 sebagai salah satu usaha bagi membentuk Persekutuan Tanah Melayu. Nama laporan ini telah diambil sempena daripada nama Menteri Pelajaran ketika itu, iaitu Tun Abdul Razak. Matlamat Razak adalah untuk membentuk semula sistem pendidikan di Malaya. Perenggan 12 di dalam penyataan Razak ada menyatakan bahawa tujuan dasar pelajaran ini ialah bermaksud untuk menyatukan budak-budak daripada sebuah bangsa dalam negeri ini dengan memakai satu peraturan pelajaran yang meliputi semua bahasa pengantar yang meluas, walaupun perkara ini tidak dapat dibuat dengan beransur-ansur. Penyataan Razak pada masa itu mengutamakan perpaduan negara dan juga menerapkan unsur serta nilai perpaduan bagi mewujudkan teras yang kuat dalam diri rakyat bagi menjamin kesejahteraan dan kepentingan masyarakat Malaysia yang mempunyai pelbagai kaum. Perpaduan, Unity in Uniformity, merujuk kepada usaha menyatukan semua kumpulan etnik menjadi satu dan berpadu dan seragam.
Perpaduan dibayangkan sebagai matlamat akhir kepada semua usaha membentuk satu bangsa Malaysia. Malah acap kali setiap ucapan pimpinan negara di dalam program-program bersama rakyat, mantra perpaduan selalu digunakan dan diucapkan. Begitu juga dengan kandungan dokumen rasmi negara. Kesepaduan merujuk kepada satu proses yang mempunyai kemajuan ke arah impian perpaduan. Kesepaduan, unity in diversity, membawa makna kita sedar bahawa negara ini mempunyai rakyat yang multi-etnik, berbagai budaya, agama, bahasa dan adat, tetapi mempunyai keupayaan untuk bersatu padu sebagai rakyat di Malaysia. Proses kesepaduan ini memerlukan rakyat yang sanggup toleransi, mempunyai kematangan bertindak serta menggunakan perundingan sebagai alat menyelesaikan konflik yang timbul antara kaum di negara ini. Manakala penyatu paduan merujuk kepada usaha-usaha penyelesaian kepada konflik, kontradiksi dalam sebuah masyarakat plural. Kontradiksi ini boleh timbul hasil fenomena etnisiti, agama, ideologi politik, kelas sosial, aliran pendidikan, bahasa gender dan sebagainya. Semua langkah yang diambil dan dilaksanakan bagi menyelesaikan atau mengurangkan kontradiksi ini merupakan proses-proses penyatu paduan dalam masyarakat. Integrasi pula merupakan satu proses bagi menunjukkan satu identiti nasional dalam kalangan kumpulan-kumpulan yang terpisah dari segi kebudayaan, sosial dan lokasi dalam sebuah unit politik. Antara isi kandungan di dalam tayangan slide ini adalah sejarah awal pendidikan kebangsaan di Malaysia, isu-isu dan permasalahan dalam sistem pendidikan, dasar pendidikan kebangsaan, serta peranan dasar pendidikan kebangsaan dalam pembentukan perpaduan. Sebelum pembentukan Malaysia, negara ini dikenali dengan nama Tanah Melayu. Pendidikan di Tanah Melayu pada ketika itu bermula dengan pendidikan agama di masjid, surau dan pondok dengan bimbingan tokoh-tokoh agama yang digelar sebagai tok guru. Selain itu, masyarakat pada ketika itu juga mendapatkan pendidikan tidak formal daripada ibu bapa dan keluarga, seperti bertani, menangkap ikan, menjahit, melakukan kerja-kerja rumah dan lain-lain, agar mereka dapat meneruskan pekerjaan tradisi ini apabila mereka telah dewasa. Namun, kedatangan British yang mengamalkan dasar pecah dan perintah telah mewujudkan jurang perbezaan ekonomi dan sosial di kalangan kaum di Tanah Melayu pada masa itu. Selain itu, sistem pendidikan juga telah dipengaruhi oleh dasar yang dibawa oleh penjajah British. Sejak kecil, anak-anak kaum Melayu, Cina dan India akan diasingkan mengikut aliran persekolahan yang berbeza. Orang Melayu di Sekolah Rendah Kebangsaan (SRK), orang Cina di Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina (SRJK), manakala masyarakat India akan menghantar anak mereka ke Sekolah SRJK Tamil. Sekolah Inggeris pula dibuka untuk anak-anak bangsawan Melayu dan juga kalangan anak ketua masyarakat serta para peniaga-peniaga Cina dan India yang berjaya. Maka sejarah-sejarahnya, aliran persekolahan di negara ini bukan sahaja terpisah berasaskan etnik tetapi juga dalam keadaan tertentu turut terpisah disebabkan kelas sosial. Hasilnya, terbentuklah sistem pendidikan vernakular dan berterusan diamalkan dalam sistem pendidikan kebangsaan walaupun negara telah mencapai kemerdekaan. Kini, Malaysia mempunyai 3 aliran persekolahan utama berasaskan kumpulan etnik iaitu Sekolah Aliran Kebangsaan Melayu, Sekolah Aliran Jenis Cina dan Sekolah Aliran Jenis Tamil. Ketiga-tiga aliran persekolahan beroperasi dari peringkat pendidikan berumur 7 hingga 12 tahun untuk pendidikan rendah sehinggalah peringkat menengah yang berumur antara 13 tahun hingga 19 tahun.
Meskipun sistem pendidikan di Malaysia memasuki era globalisasi seiring dengan kehendak dan perkembangan dunia, namun sehingga kini kita masih dapat melihat Malaysia masih meneruskan kesinambungan sistem persekolahan lama dengan mengekalkan sekolah jenis kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina dan juga sekolah jenis kebangsaan Tamil. Kerap juga kita mendengar isu-isu sekolah ini diperdebatkan, namun sehingga kini masih belum ada penyelesaian yang terbaik. Isu ini kurang mendapat kerjasama daripada masyarakat Malaysia yang mempunyai pelbagai kepentingan serta pandangan yang berbeza. Disebabkan ia merupakan satu isu yang sensitif, usaha mencari jalan penyelesaian masih tiada penghujungnya. Mengambil contoh daripada kajian yang dilakukan oleh Nur Ayuni Nusaibah Husin dan rakannya Amir Hassan Dawi, di dalam kajian mereka yang bertajuk Peranan Sekolah dalam Pembentukan Perpaduan Antara Kaum dalam Kalangan Pelajar, mereka menyimpulkan bahawa antara kekangan utama di dalam membentuk perpaduan di sekolah pelbagai kaum adalah masalah dari segi penggunaan bahasa dan juga kekurangan penglibatan pelajar dalam aktiviti yang dianjurkan. Menurut mereka, sebagai contoh, semasa waktu pendidikan jasmani dan kesihatan (PJK), iaitu dalam permainan bola tampar, murid kaum Melayu tidak mahu bermain bersama-sama dengan murid kaum Cina dan begitulah juga sebaliknya. Selain itu, semasa di dalam bilik darjah, terdapat sebilangan pelajar lebih gemar duduk secara berkelompok mengikut kaum masing-masing. Malahan itu, sewaktu persembahan dilakukan oleh pelajar di perhimpunan, pelajar Cina dilihat tidak berminat untuk melihat persembahan yang dilakukan oleh pelajar Melayu seperti bersajak, berpantun dan berceramah. Oleh itu, melalui contoh ini, kita dapati bahawa pengisian kurikulum dan ko-kurikulum turut menjadi masalah dalam memupuk perpaduan dan integrasi kaum di negara kita. Seperti yang kita sedia maklum, kurikulum bertindak sebagai hala penentu kepada perkembangan murid-murid dan pelajar-pelajar. Hal ini penting kerana ia memberi impak dari segi positif dan negatif kepada masyarakat dalam membentuk jati diri dan disiplin. Adalah amat penting agar perkembangan kurikulum dan ko-kurikulum mengikuti perkembangan rakyat. Namun, jika masih wujud beberapa kelemahan di dalam pengisian kurikulum dan ko-kurikulum, adalah amat sukar untuk kita menggapai wawasan 2020, iaitu suatu wawasan yang diucapkan oleh Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad pada tahun 1991, Perdana Menteri Malaysia yang keempat. Di dalam wawasan 2020, terdapat 9 cabaran utama yang perlu digalas oleh semua rakyat Malaysia. 5 di antara 9 cabaran tersebut melibatkan perpaduan dalam kalangan masyarakat. Antaranya ialah 1. Membina bangsa Malaysia yang bersatu padu dengan matlamat yang dikongsi bersama. 2. Memupuk dan membina masyarakat demokratik yang matang dan dihormati oleh negara lain. 3. Mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika. 4. Mewujudkan masyarakat saintifik, progresif dan berpandangan depan. Yang kelima akhirnya, mewujudkan masyarakat berbudaya penyayang dengan sistem sosial yang kukuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zuhilmi bin Khalil dan saya akan membentangkan berkenaan dasar pendidikan kebangsaan. Sebelum menuju kemerdekaan, sistem pendidikan pada zaman penjajah telah berkembang tanpa mengambil kira kepada keperluan pembangunan, pembentukan identiti kebangsaan dan juga perpaduan negara. Sistem pendidikan berkenaan lebih mengekalkan tumpuan tak serta rakyat pendatang dan juga keturunan mereka kepada negara asal mereka serta menekankan semangat pembangunan rakyat tempatan. Justeru, dalam menuju kemerdekaan, telah timbul kesedaran dalam kalangan pemimpin dan juga rakyat bahawa sistem sedemikian sudah tidak relevan lagi dengan adanya rakyat berbilang kaum di negara kita. Maka di sini lahirlah satu dasar pendidikan pelajaran kebangsaan melalui Penyata Razak 1956 dan dimaktubkan dalam Ordinan Pelajaran 1957.
Kemudian, dasar pendidikan ini telah disemak semula pada tahun 1960 yang menghasilkan Laporan Rahmat Talib 1960 dan kemudiannya dimaktubkan dalam Akta Pelajaran 1961. Seterusnya, satu kajian telah dijalankan untuk mengkaji pelajaran dalam menyahut cabaran sains dan teknologi serta dasar ekonomi baru. Dari hasil kajian ini, telah lahirlah dan wujudlah satu laporan baru iaitu Laporan Kabinet 1979. Objektif dasar pendidikan kebangsaan. Objektif dasar ini dinyatakan dalam pendahuluan kepada Akta Pelajaran 1961 iaitu bahawasanya dasar pelajaran seperti yang diisytiharkan dalam Ordinans Pelajaran 1947 ialah untuk menubuhkan satu sistem pendidikan yang akan dapat memenuhi keperluan negara dan menggalakkan perkembangan kebudayaan, sosial, ekonomi dan politiknya. Objektif ini dinyatakan secara am, tetapi dalam melaksanakannya, Kementerian Pendidikan dengan berpandukan kepada Penyata Razak 1956 dan Laporan Rahmat Talib 1960 telah mentafsirkannya sebagai menyatupadukan kanak-kanak sekolah berbilang kaum dan menyediakan tenaga kerja bagi keperluan ekonomi. Seterusnya, objektif ini diperkhususkan lagi apabila jawatan kuasa kabinet ditubuhkan dan diharapkan dapat memenuhi keperluan tenaga rakyat negara ini dalam jangka panjang dan pendek serta melahirkan masyarakat yang bersatu padu, berdisiplin dan terlatih. Falsafah pendidikan negara yang diasaskan kepada hasrat serta aspirasi negara dan dinyatakan secara bertulis baru-baru ini memberi penekanan kepada usaha untuk melahirkan insan yang berilmu, berakhlak, seimbang dan juga harmonis. Seterusnya, saya akan membentangkan berkenaan peranan dasar pendidikan kebangsaan dalam pembentukan perpaduan. Peranan pendidikan penting dalam memupuk integrasi dan perpaduan kaum. Dalam konteks Malaysia, hakikat bahawa pendidikan merupakan faktor unggul dalam membina kerakyatan yang tunggal telah lama disedari. Oleh itu, menerusi dasar pendidikan kebangsaan, beberapa langkah telah diambil dalam usaha ke arah mencapai matlamat ini. Untuk mencapai matlamat tersebut, beberapa strategi telah disusun dan dilaksanakan dalam membentuk perpaduan di negara kita. Antara strategi untuk membentuk perpaduan di negara kita adalah antaranya bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama, mewujudkan kurikulum yang sama, melaksanakan sistem peperiksaan yang seragam, pendemokrasian pendidikan, memperkenalkan konsep sekolah wawasan, serta menggerakkan semula program RIMAP iaitu Rancangan Integrasi Moden untuk Perpaduan dan akhir sekali ialah memperkasakan sekolah kebangsaan. Strategi pertama untuk mewujudkan perpaduan di negara kita adalah bahasa kebangsaan. Bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama. Artikel 152 Perlembagaan Persekutuan telah mewujudkan satu bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu. Akta Bahasa Kebangsaan 1967 telah menetapkan bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara ini. Oleh itu, rakyat Malaysia perlu menerima hakikat bahawa bahasa kebangsaan bertindak sebagai tali penghubung terpenting dalam usaha memupuk perpaduan rakyat kerana ia boleh berperanan sebagai bahasa perantaraan antara masyarakat kita yang berbilang kaum. Dari Laporan Rahmat Talib 1960, bahasa Melayu merupakan bahasa pengantar di semua perangkat serta jenis sekolah di Malaysia. Peperiksaan awam di dalam bahasa Melayu. Murid-murid perlu lulus bahasa Melayu untuk masuk ke sekolah menengah. Manakala dalam Akta Pendidikan 1996 telah menjelaskan bahawanya kedudukan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama hanya untuk sekolah kebangsaan sahaja, manakala untuk sekolah jenis kebangsaan dibenarkan menggunakan bahasa ibunda sebagai bahasa pengantar sekolah. Strategi kedua adalah mewujudkan kurikulum yang sama. The Minister shall prescribe a curriculum to be known as the National Curriculum, which, subject to subsection 3, shall be used by all schools in the National Education System. Education Act 1996, Section 18. Pernyataan ini jelas menunjukkan bahawa kurikulum merupakan satu rancangan pendidikan yang terkandung di dalamnya segala pengetahuan, kemahiran, nilai-nilai dan norma, unsur-unsur kebudayaan dan kepercayaan yang telah menjadi pilihan masyarakat untuk diperturunkan kepada ahli-ahlinya. Peranan kurikulum dalam pendidikan adalah untuk membina perkembangan pelajar yang lengkap dari segi jasmani, rohani, emosi dan intelek. Di Malaysia, penggunaan kurikulum di sekolah adalah sama iaitu berdasarkan kurikulum kebangsaan. Kurikulum kebangsaan merupakan satu lagi ciri dasar pendidikan kebangsaan yang bertujuan untuk mewujudkan kepribadian ke arah pembentukan perpaduan kaum negara kita. Kurikulum bersepadu sekolah rendah dan yang terbaru
kurikulum standard sekolah rendah digubal dengan bertujuan untuk membangunkan model insan yang berilmu pengetahuan di samping menerapkan nilai-nilai murni seperti semangat patriotik dan sikap saling menghormati. Bagi pendidikan sekolah menengah pula, ia masih menggunakan kurikulum bersepadu sekolah menengah, di mana ia merupakan kesinambungan kurikulum sekolah rendah yang menekankan pendidikan yang seimbang dan bersepadu. Dan kurikulum juga dapat memupuk semangat patriotisme yang tinggi, terutamanya melalui subjek sejarah ataupun sivik dan kewarganegaraan. Strategi seterusnya adalah melaksanakan sistem peperiksaan yang seragam. Rancangan kerajaan untuk menyeragamkan kurikulum di sekolah-sekolah telah diperkukuhkan lagi dengan mewujudkan satu sistem peperiksaan yang seragam. Dengan adanya sekatan pelajaran dan peperiksaan yang seragam, pelajaran para pelajar tidaklah terganggu apabila terpaksa berpindah sekolah. Langkah ini boleh menolong proses untuk menyerupakan pelajar berbilang kaum di samping mewujudkan kepribadian yang sama. Dan strategi seterusnya adalah pendemokrasian pendidikan. Pendemokrasian pendidikan merupakan satu langkah yang diperkenalkan oleh pihak kerajaan dalam mendemokrasikan pendidikan dari segi peluang dan mutu dengan mengagihkan protokol secara adil dan memberi perhatian khas kepada kumpulan yang kurang bernasib baik dari kawasan bandar ataupun pendalaman tanpa mengira bangsa. Dan alat-alat serta kemudahan yang dibekalkan di sekolah-sekolah juga adalah seragam. Selain itu, pelajar-pelajar dari kalangan pelbagai kaum tidak disekat untuk bersekolah di mana-mana sekolah di negara kita. Mereka diberi kebebasan untuk membuat pilihan masing-masing. Seterusnya, hak-hak kebudayaan kaum-kaum lain untuk mempelajari bahasa dan kebudayaan kaum masing-masing tetap dihormati dan diberi perlindungan sewajarnya. Strategi seterusnya adalah memperkenalkan konsep sekolah wawasan. Tujuan penubuhan sekolah wawasan adalah untuk mengeratkan perpaduan yang sudah sedia terjalin kokoh di kalangan rakyat Malaysia. Penekanan semangat perpaduan dan integrasi antara kaum sejak kecil lagi, iaitu dari bangku sekolah rendah, akan lebih memudahkan kerana kanak-kanak ibarat kain putih yang bebas dari sebarang pemikiran negatif. Selain itu, tujuan penubuhan sekolah wawasan juga adalah untuk menghayati tujuan Penyata Razak 1956 yang di antaranya adalah hendak menyatukan murid-murid daripada semua bangsa di dalam negeri ini dengan memakai satu peraturan pelajaran. Dan sekolah wawasan menempatkan 3 aliran sekolah yang berbeza dalam satu kawasan, di mana ia akan membolehkan pelajar-pelajar SRJK menguasai bahasa Melayu. Strategi yang seterusnya adalah menggerakkan semula program RIMAP, iaitu Rancangan Integrasi Murid untuk Perpaduan. Rancangan Integrasi Murid untuk Perpaduan iaitu RIMAP adalah hasil ilham daripada bekas Perdana Menteri yang kelima, iaitu Tun Abdul Haji Ahmad Badawi pada tahun 1986 yang ketika itu menyandang jawatan Menteri Pelajaran Malaysia. Di dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan PIPP 2003 hingga 2010, Kementerian Pelajaran Malaysia ketika itu telah menggerakkan semula RIMAP dan memberikannya pendekatan yang lebih segar. Matlamat RIMAP adalah untuk melahirkan generasi Malaysia yang berilmu pengetahuan, memiliki jiwa dan peribadi yang unggul, bersemangat muhibah dan mampu menghadapi cabaran secara kolektif dan bersepadu. Objektif RIMAP. Antara objektif RIMAP adalah untuk menggalakkan penyertaan masyarakat setempat, para guru dan murid serta warga sekolah, mewujudkan kerjasama, tolong-menolong serta suasana harmoni di kalangan semua peserta secara sedar dan terancang, melahirkan semangat persefahaman dan semangat toleransi di kalangan murid serta semua yang terlibat, berkongsi kebudayaan, kemudahan, peralatan, tenaga dan kepakaran, kegembiraan, keseronokan di kalangan semua pelajar dan peserta. Strategi yang terakhir untuk mewujudkan perpaduan di negara kita adalah memperkasakan sekolah kebangsaan. Hasrat Wawasan 2020 adalah untuk melahirkan masyarakat bangsa Malaysia yang bersatu padu. Justru, Kementerian Pelajaran Malaysia telah melaksanakan pelbagai usaha bagi memastikan matlamat perpaduan kaum dan integrasi nasional dapat dicapai. Salah satunya ialah Pelan Induk Pembangunan Pendidikan PIPP Kementerian Pelajaran Malaysia 2006-2010. Salah satu fokusnya ialah memperkasakan sekolah kebangsaan. Tujuan pelaksanaan program ini adalah agar sekolah kebangsaan dapat menjadi salah satu teras pelaksanaan rancangan Malaysia ke-9 bagi merealisasikan sekolah kebangsaan sebagai tempat memupuk perpaduan kaum dan pusat kecemerlangan pendidikan dalam bidang akademik dan juga bukan akademik. Dasar memperkasakan sekolah kebangsaan bertujuan supaya sekolah kebangsaan kekal sebagai pilihan utama masyarakat Malaysia. Ini kerana
Dengan memperkasakan sekolah kebangsaan, diharap rakyat Malaysia yang terdiri daripada berbilang bangsa dapat memilih untuk menempatkan anak mereka di satu sekolah di mana pelajarnya dapat berinteraksi dan bergaul dengan kaum yang lain. Usaha ini diharap dapat memupuk integrasi dan menjalankan perpaduan kaum di perangkat persekolahan lagi. Rumusan daripada pembentangan kami ini, sistem pendidikan merupakan asas yang penting dalam membangunkan masyarakat dan negara ke arah yang lebih baik. Dasar pendidikan yang dilaksanakan bukan sahaja bertujuan untuk memberi pendidikan semata-mata, tetapi juga sebagai alat untuk merealisasikan perpaduan dan memupuk integrasi antara kaum. Sekolah memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk perpaduan antara kaum di Malaysia. Bab pepatah Melayu yang lama, meletup buluh biarlah dari rebungnya. Kalau hendak memupuk perpaduan, pupuklah perpaduan itu dari sejak kecil.